Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kisah yang dikongsi melalui kiriman email. Yang ini datang daripada Nur Nafisa. Beliau menceritakan tentang apa yang dialami pada tahun 2008. Waktu itu saya sebenarnya baru sahaja putus tunang. Dan ini pun setelah berkali-kali saya memaafkan dia, tetapi masih dia buat lagi. Dan ini merupakan kali terakhir peluang yang saya dah tak nak berikan pada saya. Inilah jalan yang terbaik untuk masa depan saya. Saya tak perlulah beritahu apa yang dia buat. Tapi bila saya kata saya nak minta putus dan ini yang terakhir, saya terus hindarikan diri saya dari dia. Dia merayu dan terus merayu. Dan saya kata pada kedua orang tua saya yang setuju dengan tindakan yang saya ambil. Maka terputuslah talian pertunangan. Abang saya yang menghantar balik cincin yang diberikan sebagai tanda tunang. Duit yang diberikan sebagai tanda tunang. Berikan. Dia tak nak terima. Keluarganya pun tak nak terima. Saya cakap dah tak nak. That's it. Habis. Tamat di sini. Casey, bayangkanlah. Dia masih menghantui saya. Tunggu dekat kolong blok. Sampaikan saya ni dihantar oleh ibu saya. Nak pergi kerja, balik kerja. Dia datang merayu. Tolonglah kasih I. Saya dah kasih dia lebih daripada 3 peluang, Casey. Buat lagi. Dan kali ini sudahlah. Saya dah tak sanggup untuk meneruskan perhubungan yang dia tidak pernah hargai. Jadi kembali pada kisah, apa kena mengena pengalaman saya putus tunang dengan kisah seram, kisah misteri. Casey, bayangkan, selepas itu mula berlaku benda-benda ganjil, Casey. Saya tengah tidur, mak saya kejutkan saya. Katanya tadi dia dengar ada orang ketuk pintu. Pukul 2 lebih pagi, orang ketuk pintu, Casey. Mak saya buka, depan rumah tak ada orang. Bukan sekali, kata mak, dah beberapa kali, beberapa malam sebenarnya perkara ini berlaku. Tapi hanya malam itulah mak beritahu saya. Mak kata, dengan saya minta maaf, mak kejutkan kau pagi-pagi buta macam ni. Tapi mak rasa kau dah kena berhati-hatilah. Mak rasa yang ketuk pintu ni, yang main pintu, mungkin ada orang hantar barang dekat kau. Bekas tunang kau, aku rasa. Saya memberitahu mak saya, janganlah mak. Walaupun saya dah benci dia, kita jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan tuduh tanpa bukti. Tapi ni firasat mak. Terpulanglah kau nak percaya ataupun tak nak. Mak tahu yang ketuk pintu tu bukanlah orang, tapi sesuatu yang dihantar oleh tunang, bekas tunang tut kau. Menggunakan kata kesat di sini, terpaksa saya beralas sedikit. Jadi pendengar Ria 897 FM. Pada satu malam, saya ada seorang kawan yang tinggal dekat blok sebelah. Kawan saya balik, kemudian dia ternampak sesuatu depan pintu rumah. Katanya depan pintu rumah dia ternampak macam ada bayangan asap. Asap depan pintu rumah saya sekitar jam 2 lebih pagi. Dia rasakan pelik. Bagaimana boleh ada asap yang tebal depan rumah? Jadi keesokan harinya dia menelefon saya dan dia beritahu, semalam ada ternampak suatu pelik depan rumah kau. Macam ada asap tebal gitu. Kau ada bakar apa-apa tak? Kemenyan ke? Bakar wangi-wangian kat depan rumah ke? Ataupun jiran kau tak? Casey, jiran saya Melayu. Saya kata taklah.
Saya tanya pukul berapa? 2 AM, 2 lebih pagi, kata teman saya. Dan pada waktu itu juga mak saya dengar orang ketuk pintu. Something is not right, katanya di sini. Jadi pendengar Ria 897. Hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat. Setelah gangguan ini berlaku selama 3-4 hari, Casey. Ya, 3-4 hari. Masuk hari Khamis malam Jumaat. Saya belum lagi tidur sebab esok hari Jumaat adalah hari cuti umum. Saya tidak bertugas. Jadi saya dekat komputer, Casey. Waktu tu blogging is very popular. Saya tengah buat blog. Blog tentang perpisahan saya dengan tunang. Lelaki yang sentiasa manis di bibir, sentiasa minta maaf berulang kali buat benda yang sama. Kalau kesilapan kecil boleh kita maafkan. Kalau dah terlampau besar, susah. Jadi I was writing my blog about my breakup, pertunangan yang tidak tercapai hingga ke jenjang pelamin, katanya di sini. Jadi tengah type, tengah type. Tiba-tiba saya dengar tok 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 tok. It was about 2 plus. Sama waktu. Selalunya saya dah tidur sebab kerja pagi. Tok 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 tok. Saya bangun daripada tempat duduk, berdiri depan pintu bilik. Tok 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 tok. Saya pergi ke depan, saya buka saja pintu. Asap Casey masuk dalam rumah. Saya pingsan. Saya pingsan. Mak saya dalam waktu yang sama terbangun, pergi depan tengok saya dah terbaring dekat atas lantai. Pingsan, pintu dah terbuka. Mak saya kejutkan saya. Bangun. Bangun. Allah, anak aku. Abang. Suami. Mak saya memanggil suaminya. Bapa saya keluar. Sama-sama angkat saya letak dekat sofa. Kejut saya tak bangun, Casey. Tak bangun. Dipendekkan cerita, setelah mak mendapatkan bantuan seorang ustaz untuk tengokkan keadaan rumah, tengok keadaan saya, rupa-rupanya, Casey, setiap malam, ini hanya andaian tetapi ini kemungkinan. Setiap malam, saya katakan pukul 2 lebih pagi, mesti akan dengar orang ketuk pintu. Tapi yang selalu buka adalah mak saya yang buka pintu. Rupa-rupanya setiap kali pintu tu diketuk, benda tu tengah tunggu saya buka pintu. Kalau mak buka, tak ada apa-apa. Mak buka, bapak buka, lain orang kecuali saya kalau buka pintu, tidak akan berlakunya apa-apa. Tapi kalau yang buka pintu tu adalah saya, asap tu akan masuk ke dalam tubuh dan akan menguasai saya. Itu yang terjadi pada saya. Saya buka pintu, setelah berkali-kali mak buka, saya terkena hantaran santau asap melalui angin di hadapan pintu rumah saya. Waktu tu saya dah teringatkan bekas tunang. Saya boleh bangun selepas saya pingsan. Benda yang pertama saya cakap adalah, "Mak, Razali mana, Mak? Razali nama tunang, nama samaran yang digunakan, bukan nama sebenar." Kenapa kau cari Razali pula? "Mak, saya rindulah Mak dengan Abang Razali." Mak dengan bapa saya tahu sesuatu tak kena dengan saya. Mereka cuba melayan saya dan katakan, nanti besok kita cari Abang Razali, pergi tidur dulu. Saya tidur. Besok bangun pagi, mak dengan bapa ingatkan dah okey. Tapi belum, Casey. Bangun dari tidur, saya bangun, saya mandi siap-siap. Mak tanya, kau nak pergi mana? Tak kerja kan?
Nak keluar kejap, Mak. Nak jumpa Abang Razali. Mak tak kasih keluar. Bapa melarang. Tapi taklah melarang cakap jangan keluar. Okey, kau nak keluar, kau tunggu sekejap boleh? Tunggu sekejap. Bapa kau nak keluar ni, ambil barang. Nanti bapa balik kau keluar. Aku sorang-sorang takutlah kat dalam rumah. Mak saya beritahu, saya dah pakai baju lawa dah, Casey. Dah siap rambut. Tengah duduk, gelisah. Jalan ke hulu ke hilir dalam rumah. Cari Razali bekas tunang saya. Rupa-rupanya bapa saya keluar rumah. Bapa saya katanya sedang mencari, sedang menjemput teman baiknya seorang ustaz. Ustaz Suhaimi namanya, untuk datang ke rumah dan bantu saya. Saya menjalani beberapa proses rawatan, Casey. Dalam rawatan yang pertama, saya meracau, saya histeria. Dalam rawatan yang kedua, rawatan susulan selepas itu, saya sama juga meracau. Kemudian saya mula nak muntah. Disiapkan baldi, saya muntah keluar air warna kuning. Banyak sangat. Air warna kuning saya muntahkan, Casey. Itulah yang dikatakan di sini. Dan itu saya rasa memang kerja tunang. Sebab bila saya dirawat, saya mula bercakap dengan ustaz. Rupa-rupanya Razali menghantar sesuatu. Nak kawal saya supaya saya tak ada kawan lelaki. Dan saya akan hanya menjadi milik dia saja. Ustaz tu duduk berbual. Waktu tu saya sedang bermain dengan rambut saya. Selepas membaca beberapa surah, muncul pula makhluk ni. Dah main rambut tu. Panjang betul rambut awak ni Panjang sampai kat mana rambut ni? Saya ada rambut, tapi rambut saya tak panjang, Casey. Dekat bahu. Tapi mak saya beritahu gambaran yang saya tengah pegang rambut, tengah sisir rambut saya ni, seolah-olah rambut saya panjang sampai dekat lantai. Jadi ustaz tu ajak berbual. Cantik ke rambut? Datang dari mana? Lah, menyanyilah pula. Orang tanya tak nak jawab. Datang dari mana? Tengok sini. Hey. Tengok sini, tengok sini. Ustaz membaca sepotong ayat. Saya pusing, saya tulis, saya jeling. Dengan mata saya. Tengoklah sini, orang bercakap tak baik tengok tempat lain. Tengok sini, datang dari mana? Siapa hantar ni? Siapa? Kenapa sibuk-sibuk masuk dekat sini? Awak bukan tinggal sini kan? Saya tanya dia soalan kelakar ke makcik? Makcik kelakar ke soalan saya? Ni ketawa kenapa? Ni gila Oh, gila rupanya. Oh, gila. Patutlah suka-suka datang rumah orang, masuk dalam badan. Ini rumah aku. Tempat aku tinggal. Sini rumah aku. Saya mula jawab dengan marah. Ustaz terus bertanya soalan, Kirimannya agak panjang, saya ringkaskan Bertanya terus dengan soalan demi soalan, sampaikan satu ketika bila saya jawab, mak saya dah tangkap itu siapa yang hantar. Ustaz tanya soalan berikut ini. Jadi, kenapa kau datang sini? Ini bukan rumah kau. Kenapa kau datang? Tuan aku cakap, kalau dia tak boleh dapat budak ni, lain orang pun tak boleh dapat.
Jadi bayangkan, pendengar Ria 897. Beberapa kali datang, satu kali rawatan, beberapa hari datang lagi, datang dan terus merawat sampaikan benda tu keluar daripada tubuh badan. Selepas tu Ustaz nasihatkan, memandangkan punya diri tahu mana awak tinggal, boleh tak untuk awak tinggal tempat lain dahulu? Dia akan terus datang, dia akan terus hantar. Saya tinggal rumah makcik, jauh daripada rumah saya, dekat Pasir Ris. Rumah makcik di kawasan Jurong. Dia pun tak tahu ke mana saya pergi. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Sebuah filem berdasarkan kisah realiti. Misteri Jam 12. Okey, tadi kisah yang pertama saya kongsi dengan anda. Untuk yang sedang menonton di YouTube, kalau hilang suara tu untuk ketika saya sedang putarkan iklan, maknanya suara di YouTube tu saya off buat seketika. Sebabnya iklan ni dia tak beli airtime jadi tak boleh saya putarkan dekat YouTube. Okey. Jadi sebab itulah bila iklan main tu dalam masa seminit dua tu kan tak dengar suara, jadi harap faham ya. Okey, kisah-kisah yang dikongsi sama berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 ni, anda boleh hubungi saya di 669111897, 669111897. Sebelum saya bacakan kisah, ini ada satu ringkas yang komen yang diberikan daripada Suhana katanya. Casey, mendengar kisah awal tadi sama dengan saya, putus tunang dan tunang saya tak puas hati menggunakan kaedah sihir untuk mendapatkan saya balik. Bayangkan Casey, tukang ubat dah 3 orang datang untuk merawat saya, sampaikan mereka ni bekerjasama. Dan akhirnya jumpa barang tu, rupa-rupanya barang tu diselitkan. Casey tak akan tahu dekat mana diselitkan. Nasib baiklah dengan bekerjasama 3 pakar ni, mereka dapat kesan benda yang diselitkan tu dilipat secara halus dan tipis. Ia diletakkan betul-betul dekat luar tu ada macam tempat water pump tu kan. Dekat situ belakang tu dia selitkan, kemudian diletak scotch tape.
benda tu melekat dan terus tak nampak. Uh, Benda tu harus dicabut sebenarnya. Selagi benda tu tak dicabut, selagi tu macam mana punya rawatan, saya akan pulih sekejap, kemudian akan datang balik mengganggu, menghantui saya. Jadi pakar tu cuba berusaha dan berikhtiar, akhirnya jumpa juga barang yang dilekatkan oleh bekas tunang. Sini, kalau tadi dua wanita berkongsi. Yang pertama email yang saya bacakan, yang kedua merupakan ini komen yang diberikan. Yang ini seorang lelaki pula. Katanya seorang lelaki, saya tangkap bekas ini daripada Amri ya. Amri berkongsi pengalaman, tangkap bekas tunang saya pergi ke bilik hotel ya dengan seorang lelaki. Mula-mula saya dengar cerita daripada kawan-kawan, susah nak percaya. Kita masih ada defensive mode ya, yang kita tunang saya tidak macam tu. Dan akhirnya saya telah pun mengambil cuti waktu saya kerja tanpa memberitahu dia. Saya ni adalah seorang ahli anggota bomba, Casey. Jadi bila saya bekerja ni 24 jam kan, 24 jam saya bekerja. Jadi 24 jam tu dia akan ambil peluang dan ruang untuk keluar dengan lelaki lain. Saya pada hari itu cuti, saya pun tunggu masa dekat betul-betul blok sebelah dalam kereta yang saya pinjam tu, kereta abang saya. Jadi dia tak kenal. Kalau kereta saya dia akan kecam Jadi kereta abang saya tunggu dan akhirnya dia turun, dia menaiki kenderaan lelaki lain lah. Saya ikut dari belakang dan mereka memasuki sebuah hotel di Singapura. Saya tangkap dia dan depan lelaki itu saya kata saya nak putuskan tunang. Saya campak cincin yang diberikan dan dia kata jangan cari aku lagi. Bayangkan dia menjadi marah Dia kenakan saya bukan pasal dia nak balik dengan saya, tidak, tapi dia marah sebab saya ni malukan dia. Adakah patut? Jadi dia menghantar sesuatu pada saya melalui gambar-gambar yang kita petik bersamalah dengan barang-barang peribadi saya yang dia ada simpan, dan dia juga ada beberapa barang-barang yang saya tak tahu mana dia dapat. Saya waktu tu batuk berdarah, Casey. Batuk berdarah, jumpa doktor, mula-mula ingatkan sakit TB bila dilakukan scanning, bila dia kasih obat tak ada apa-apa pun mujarab. Dan doktor tu sampai sarankan untuk berjumpa dengan pakar tradisional. Jadi saya berjumpa dengan seorang pakar tradisional. um, Dia ni bukan ustaz, tapi dia memang kerjanya adalah untuk membantu orang dalam rawatan gangguan sihir. Dan saya pergi, dia mula membaca surah. Kisi bayangkan, pada waktu tu saya pergi dengan mak bapak saya. Saya boleh rasakan keperitan pada waktu saya dirawat. Sebabnya bila pakar tu mula membaca-baca surah ni, saya mula genggam apa jua yang ada dekat depan saya ya. Saya genggam sekuat-kuatnya sebab tekak saya rasa pedih dan sakit yang teramat sangat. Itu adalah satu azab yang saya akan ingat sampai bila-bila. Kisah ni akan saya sambung. Menarik ceritanya. Terima kasih pada anda Amri berkongsi pengalaman. Kita akan dengar iklan dahulu dan Casey akan kembali selepas ini. Kisah dari Amri. Kisahnya ringkas, akan ada sambungannya. Ini lebih kepada dalam sesi rawatan apa yang berlaku. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi.
Di kongsi sama, Amri berkongsi pengalaman ketika menjalani rawatan beliau dalam keadaan sedar. Mula terbatuk-batuk, batuk darah. Jadi pakar rawatan ni membaca beberapa surah. Saya mula batuk seperti yang dikatakan batuk berdarah. Dan selepas beberapa minit, batuk itu menukar menjadi sesuatu yang amat memedihkan, menyakitkan dalam hidup saya. Saya sampai menggenggam. Ya, depan saya ni ada sejenis tempat letak pensel dalam satu mangkuk. Saya pegang benda tu, saya genggam sampai nak pecah. Kemudian pakar tu ambil dari tangan saya. Dia kasih saya bantal kecil, tangan kiri dengan tangan kanan. Saya genggam kerana terlampau sakit. Kesi nak tahu kenapa? Saya mula batuk. Dan pakar tu kata, nanti kalau ada sesuatu terkeluar, sembuhkan dekat dalam mangkuk ni. Oh, sakitnya. Begitulah keadaan saya. Benda pertama keluar dari mulut. Jarum yang digunakan untuk jahit baju. Keluar dari mulut saya. Sembuh lagi. Jarum kedua jatuh daripada dalam mulut saya. Sembuh lagi. Kesemuanya ada 4 jarum halus keluar dari tekak dan mulut saya. Begitu teruknya bekas tunang saya. Dia kata saya memalukan dia depan orang ramai. Padahal dia yang buat silap. Saya yang tangkap. Saya pula yang menjadi mangsa keadaan. Nasib baiklah saya tidak bertunang dan terus berkahwin dengan dia. Sampai ke saat ini, Casey, saya rasa tawar hati untuk jatuh cinta. Kata Abang Bomba bernama Amri. Sekarang saya berusia 35 tahun. Masih lagi single dan tidak mungkin saya akan jatuh cinta. Perempuan tu tak tahulah apa yang jadi dengan dia. Mungkin dah ada anak agaknya. Tapi belum berkahwin. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Baik, sekarang ini saya akan buka talian untuk anda hubungi saya di 669-11897, 669-11897 untuk berkongsi kisah pengalaman misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi dipersilakan untuk berkongsi dan kisah-kisah anda harap jangan terlalu panjang ya, biar orang lain pun nak berkongsi pengalaman mereka. Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama pada tengah malam ini. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Nama saya Azmi bin Ahmad. Azmi bin Ahmad. Panggilan dari mana ni?
Saya tinggal dekat Sembawang. Ada pengalaman apa Azmi? Silakan Azmi. Saya ada satu pengalaman Ah. yang ini bukan cerita hantu, tapi ini pengalaman seram lah. Pada saya seram sangat. Seram. Okey, saya bekerja sebagai delivery driver dah KC. Saya hantar makanan manusia lah. Saya hantar pergi restoran-restoran. Jadi satu ketika ni saya hantar makanan di tempat ni, saya tak pernah pergi tau. Tak pernah, ni first time saya pergi ke restoran ini. Jadi ni tempat ni saya cakap sajalah tak ada apa yang nak tengok kan. Ni dekat Marina Bay tau. Nama tempat dia ni Super Tree. Super Tree ni dia 3 tingkat. Jadi macam mana tak pergi apabila saya hantar sana, sampai je saya jumpa ni brother, aku nak hantar ni makanan. Okey, dia cakap okey, makanan kau taruh kat dalam situ tingkat satu. Lepas tu kau naik lift tingkat atas. Jadi saya dah taruh dekat satu makanan, saya naik atas nak kena ambil chop and sign tau. Saya baru nak naik, jadi saya dah naik lift ni. Naik pergi tingkat 2 tau. Memang nak kena pergi tingkat 2 lah, jumpa chef. Pergi tingkat 2 ni kan. Ini punya lama. Dia cakap, alamak, memang ni tinggi-tingkat ni memang tinggi lah. Dia cakap seperti kat Marina Bay sana kan. Jadi pergi tingkat 2, lama tau. Dia cakap, alamak, aku ni nak pergi tempat lain lagi nak delivery kan. Kita delivery memang rushing lah. Sekali, dah cakap sang apa semua kan. Sekali baru saya nak turun lift, saya nak pergi lift, nak turun bawah. Jadi, saya baru sampai satu lift, itu dah turun. Dia cakap, alamak, ni aku nak naik dah lama kan. Habis aku nak turun lift ni, naik balik, nak ambil aku. Lama lah je. Saya ingat saya turun tangga lah. Standard lah KC. Kita orang rushing. Saya pergi standard pula. Saya kalau turun tangga. Jalan lah. Saya lari. Saya tangga dia spiral tau KC. Jadi saya masuk tu, saya turun tangga. Saya peringat, cop-cop lah. Tu nak pergi tempat lain. Saya dah buka pintu. Memang gelap lah kan. Tapi ada lampu. Dekat kiri kanan ada lampu. Dia tangga spiral. Kita tak boleh nampak apa dekat bawah. Kita turun. Jadi saya turun, saya lari tau KC. Saya cakap KC, saya pun tak tahu kenapa saya tak sampai-sampai ni. Aku lari ni bukan jalan ya. Macam boleh tak sampai-sampai. Jadi saya masih gila lagi. Sebab saya tu memang tinggi lah. Tapi tinggi macam mana pun, takkan aku boleh tak sampai. Jadi setiap kali saya pusing spiral ada pintu. Jadi saya try buka pintu lah. Saya try dah berapa tingkat kat bawah saya tak tahu lah berapa tingkat kan. Supaya saya tak fikir. Kalau pintu lock, tak boleh buka. Aku dekat mana ni? Kali saya kiri kanan. Kan dekat dalam ni kan ada nombor kan dekat kiri kanan kan. Jadi sebelah kanan saya tengok ada nombor kan. Tak apa, saya dah turun lagi. Ni nombor sama je. Nombor ni sama saya turun. Kali kisi. Macam mana kan saya cakap terus terang. Tapi bulu rumah tu naik. Cakap aku ni dah macam. Saya pula saya tak mahu saya dengan MJ12 kan. Saya terus dah fikir buruk lah. Ini aku dah macam kena kidnap ke apa ni kan. Dengan saya cakap kecil. Saya sebagai manusia memang lah saya rasa perasaan takut. Tapi perasaan takut yang saya pernah ada tu tak bertahun-tahun. Saya dah tak, saya sampai dah lupa perasaan takut macam mana tahu kecil. Tapi kali ni perasaan takut datang balik. Saya baru teringat macam ni pun perasaan takut. Saya betul-betul takut dah kecil. Saya peringat satu saja. Aku nak keluar daripada ni tempat lah kan. Tolong lah. Saya pekik. Saya pekik. Saya sambil lari naik balik tau. Tak ada orang jawab masa lagi. Tak ada orang jawab. Saya cakap, alamak, tak apa jadi ni. Saya dah takut tau. Dan saya story ni macam excited lah. Tapi waktu tu kejadian tu, saya cakap terus terang kecil. Saya dah macam, kali saya pekik. Saya sambil lari naik atas tau. Tak, macam apa ni, aku kena kidnap dengan Alang Dek ke apa ni. Jadi, alhamdulillah kecil. Sampai satu part ni saya pekik. Tapi sebelum saya pekik, saya dah start mengaji lah. Saya baca Al-Fatihah, saya ingat. Baca Al-Fatihah kan. Jadi, saya sambil lari, sampai naik. Macam tak sampai-sampai juga kan. Jadi, satu part ni saya dengar ada suara Cina. Suara Cina ni. Jadi, alamak, selamat. Ada suara kan. Pun lari. Tak pun dalam keadaan takut tu. Jadi ada Cina tu pekik kan. Saya sebut, ada pintu tu buka. Saya pergi chef semua dekat atas lah. Ramai tahu chef dekat atas. Macam dah berkerumun. Dia open. Saya dah tengah-tengah. Saya angkat tangan macam cancel gini kan. Ya, aku tak boleh berbual lah. Tak boleh berbual. Dia cakap, okey lah. Jadi saya cakap, saya tak boleh berbual lah. Saya dah penat. Jadi dah macam rest beberapa few second gitu. Macam 20 second, 30 second.
saya nak turun balik abah, saya nak continuekan sampai kerja lah. Tapi saya betul-betul bersyukur lah saya dapat keluar daripada tu tempat. Tapi apabila saya nak turun balik tu tangga tau. Cakap, take the lift lah. Dan cakap saya, okay, the lift. Saya pun turun naik lift. Saya dah turun lift. Tapi saya dah betul-betul dekat dalam bersyukur. Saya dah sampai dekat bawah. Saya jumpa tu brother yang tadi saya nak masuk kan. Saya nak hantar makanan kan. Dia saya cakap brother tu Melayu lah. So, dia cakap, ini tempat ni keras lah. Dia cakap, sikit-sikit lah dia cakap kan. Sekali saya story kat dia apa yang berlaku kat dia tadi kan. Dia tengok saya, dia senyum. Dia tengok saya senyum, saya tak tahu dah dia senyum. Saya ni bodoh ke, saya ni buat kakak ke apa ke, saya tak tahu lah kan. Lepas tu, dia tak jawab apa, dia senyum je. Saya pun jalan lah. Tapi sambil jalan tu, saya betul-betul bersyukur. Lepas tu, dah beberapa hari gitu kan. Saya jumpa sampai kawan Black Cina yang sama kerja dengan saya. Dia ni Black Cina ni memang dia selalu hantar tu tempat. Itu memang tempat tu memang dia satu orang yang hantar. Sebab hari tu saya hantar dia MC. Jadi apabila dia MC saya kena hantar. Tu first time lah saya pergi sana tau. Jadi saya bilang tu Black Cina. Black Cina dia story. Lepas tu saya dah story dia semua sampai je. Lepas tu dia ketahukan saya. Dia cakap orang putih lah. Tapi saya translate lah. Kau apa pula itu tinggi tau. Kau cuma. Tapi saya cakap ke walaupun tu tinggi macam mana, saya tahu kau di sini. Saya turun tu tangga, saya lari. Dah berapa jauh tau di sini saya lari. Saya tahu tapi. Jadi itulah saya kan. Bang kan tak seram sangat. Tapi saya yang dalam keadaan tu di sini. Tak ada orang, tak ada keliling, gelap. Ada lampu pun, lampu macam geri dinat dekat kiri kanan. Kan? Dengan keadaan yang lumbung tu asyik sama. Macam saya macam takut lah di sini. Itu saja saya nak kongsi kan. Tapi mak saya. Jadi terima kasih pada anda kisah seram yang dikongsi untuk Misteri Jam 12. Terima kasih. Okey, terima Azmi kasih. kembali. Okey saudara, terima kasih pada anda yang sedang mendengar Ria 897 FM yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Di Facebook Ria ramai juga yang masuk gelanggang. Ada antaranya yang sedang mendengar Ria 897 di bawah poster MJ12 yang saya muat naikkan awal tadi kan. Jadi, terima kasih yang sedang memantau Facebook Ria ni. Kita ada Ahmad, kita ada siapa lagi ni, Zuzi Zazayaki. Nama macam-macam. Kita juga ada Nur Sarmilah sedang mendengar MJ12. Seram Casey kisah malam ni. Anyway, I lebih prefer Casey baca cerita daripada panggilan-panggilan sebab kadang-kadang suara mereka tak jelas, jadi susah nak menghadam pengalaman yang dikongsi sama. Itu dia. Jadi kalau ingin berkongsi, suara tu biar jelas. Cakap jangan terlalu laju. Dan yang penting sekali, kisah anda biar diringkaskan, jangan terlalu panjang. Kita juga ada teman-teman kita yang ada di YouTube. Tadi saya katakan di YouTube. Siapa fan nombor 1 MJ12, jom type hashtag MJ12. Terima kasih pada anda yang telah pun type hashtag jom MJ12. Itulah hashtag yang saya ingin anda mungkin kongsi sama. Nanti satu hari nanti saya akan cuba buat YouTube live setiap hari Jumaat setiap Jumaat lah. Kalau lain-lain hari banyak sangat setup nak kena buat. Jadi setiap Jumaat akan boleh anda saksikan YouTube live dan juga boleh dengar secara langsung di udara Ria melalui IMI Radio dan YouTube di saluran YouTube saya lah. Jadi terima kasih kepada anda yang masuk gelanggang Jom MJ12. Mungkin dalam ramai-ramai geng momok ni saya boleh lantik 1-2 orang menjadi chat moderator. Saya ada this option saya boleh klik nama anda, kemudian saya boleh klik add moderator. Jadi maknanya tu anda boleh tolong saya untuk kesan message yang nak bergaduh dekat dalam chat ni kan. Boleh delete ataupun boleh letak mereka time out, boleh kasih mereka berehat sekejap kemudian masuk. Kalau tidak nanti hangat di pasaran. Jadi tengoklah satu nanti kalau saya boleh pilih moderator untuk saya saluran YouTube channel saya. Okey. Sanggup panggil orang handsome sampai nak jadi moderator Untuk pertama sekali saya akan melantik nantilah saya tengok kalau ada yang masuk gelanggang di YouTube channel ni, saya akan pilih lah mungkin moderator ni kerjanya untuk tapis lah kalau ada message sebab tadi pun ada
gurauan Bekasi di YouTube. Baik, kita kembali pada kisah seterusnya sebelum saya putarkan lagu berehat. Dan malam ni ada 4 keping tiket untuk anda menangi. Ya, kalau nak menang 4 keping tiket di Misteri Jam 12 untuk menyaksikan sebuah filem Mata Batin yang dah ditayangkan sejak 3 hari bulan yang lalu. Ya, hari Khamis yang lalu, baru berlalu ni, Mata Batin dah pun berada di Pawagam di Singapura. Jadi kepada anda yang dah tonton, macam mana? Ada yang feedback saya dapat daripada seorang kawan yang menonton, katanya not bad lah, seram lah. Tapi ada bab-bab tu mungkin hantunya macam tak sampai cerita hantu yang hantu keluar tu. Okey, jadi kalau sudah bersedia kita akan teruskan kisah. Satu lagi kisah dalam rancangan MJ12. Ini berkenaan dengan kisah yang berlaku di hospital. Ya. Ria 897 FM Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, saudara, kisah berkenaan dengan hospital. Ini adalah seorang jururawat berkongsi pengalaman yang menyeramkan. Kisah yang menakutkan ini berlaku di salah sebuah hospital di Singapura. Walaupun Singapura ni ada yang sampai teman-teman kita kata, Singapura negara moden ni. Apa moden tak ada hantu ke? Mana-mana pun jin boleh tinggal. Awak duduk dalam apa ni, gua pula. Duduk dalam bilik yang kosong, tutup pintu tingkap pun jin boleh ada kat dalam. Di mana ada jin, di situlah kemungkinan ada gangguan, saudara. Kisah seterusnya di hospital di Singapura. Ini kiriman daripada seorang jururawat namanya Nora. Saya nak berkongsi kisah Nora berkongsi pengalaman yang menyeramkan ini. Saya ni menjaga hospital, bertugas di hospital menjaga labor ward untuk bersalin lah. Jadi pengalaman saya ni berlaku dekat sebuah ward ni. Ward ni cuma ada 2 katil saja. Dua katil. Dia bukan 4, dia bukan 1 tapi 2 katil. Dan 2 katil ni mereka diasingkan dengan hanya langsir lah yang ditutup. Dan apa yang berlaku, saya dapat panggilan daripada salah satu katil lah dekat ward ni. Ya, saya tengok ada nombor keluar dan blinker dah on. Saya pun pergilah. Saya pergi, seorang wanita ni kata dia tengah duduk dekat katilnya. Dan saya pun tanya, yes, boleh saya tolong? Saya cakap dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian wanita Cina ni cakap, can you help me please draw the curtain, tarikkan langsir untuk tutup lah. Saya kata okey, saya pun tarik langsir. Apa yang berlaku, depan tu ada seorang lagi ibu lah yang baru melahirkan. Ibu ni baru melahirkan dan dalam keadaan yang sakit lah, sebab ibu ni melahirkan anak kembar 3 sekaligus. Anak kembar 3. Jadi dia melahirkan secara normal, natural, tidak ada cesarean. Tapi pada waktu itu ada sedikit komplikasi untuk bayi yang ketiga. Bayi yang ketiga tu sedikit komplikasi yang mana umbilical cord tu terbalut pada lehernya dan tak boleh dikeluar secara natural. Terpaksa anak yang ketiga ni dibedah ibunya dan dari situlah daripada secara natural ni melahirkan dengan emergency C-sec katanya di sini. Dan wanita ni dalam keadaan kesakitan, dia terbaring 1 hari itu tidur. Dan wanita yang panggil saya suruh tutup, draw the curtain. Okey, saya dah tarik sebabnya dia pun baru melahirkan tetapi pembedahan yang panggil saya ni lah. Saya pun keluar daripada tu, saya pergi ward tu, saya pergi ke kaunter untuk buat kerja-kerja yang lain. Dan dalam masa 15 minit sekali lagi bell berbunyi lah dekat katil yang sama. Saya pun pergi. Saya datang sana. Yes ma'am, how can I help you? Dan katanya can you just help me check, boleh tak kau tolong aku? Kau tengok katil depan ni, dia tengah buat apa Dan saya pun tengok dia, she's still asleep ma'am. Why? You sure she's sleeping? Yes. Kata wanita ni yang panggil saya, bila dia tengah baring,
Dia perasan ada orang jenguk daripada langsir dan orang yang jenguk ni wajahnya sama dengan wanita yang tengah baring kesakitan dekat atas katil depan. Dia cakap dengan saya, I saw someone peeping and exactly look like her. You sure she's sleeping? Yes, ma'am. Saya tarik langsir. Tarik langsir sebelah, saya tunjuk. Can you see she's sleeping right now? Can you just tap her whether she's awake? Oh, I can't do that, ma'am. Please. Dia suruh saya tepuk perempuan sebelah tu, tengok dia bangun ke tak. Saya cakap, minta maaf, saya tak boleh buat benda tu. Saya pun tarik langsir balik, tutup. Kemudian pergi balik, saya buat kerja saya. Casey, 10 minit kemudian, bel bunyi lagi. Saya dah marah tau, Casey. Aku banyak kerja ni, apa lagi dia nak ni? Tak apa, sabar. Kita jururawat. Masuk dalam, jalan tengah marah, sampai depan pintu, marah saya buang. Yes, ma'am. I think I want to change my ward. Saya tanya kenapa? Why? I saw her peeping at me again from the curtain. Are you sure, ma'am? Yes, I am very sure. Saya cakap, ma'am, sekarang ni kita tidak banyak katil. Nanti saya tengok kalau boleh tukar. Can you do it now? I don't mind. You can pull, you can push. Katanya boleh tolak katil saya keluar, saya boleh tidur dekat koridor. Cakap, oh, minta maaf, saya tak boleh buat benda tu. Tunggu sekejap Saya pun keluar, saya tengoklah paperwork check. Tiba-tiba saya tengah buat paperwork, saya nampak macam ada orang tau menjenguk-jenguk. Saya pun tengoklah dekat ward yang mana saya keluar masuk awal tadi. Casey. Sumpah, Casey. Saya nampak wajah perempuan yang dekat depan tu tengah jenguk daripada bilik ward yang saya keluar masuk. Dia tengah jenguk macam, Astaghfirullahalazim. Jadi ini bermakna sepanjang saya keluar masuk tadi, pesakit yang berada dekat katil tu, yang komplain dekat saya, ada orang menjenguk, wajahnya serupa dengan orang depan, adalah benar, Casey. Saya terdiam seketika. Waktu tu, saya terus pergi dekat bilik ward tu. Saya tak boleh benarkan dia turun sebab dia baru operation. Dia kena baring dekat atas katil. Saya cakap dengan dia, I'm so sorry. Tak ada ward available now. Saya tak boleh alihkan dia. Dia cakap dengan saya, tolonglah, aku takut. Tadi bila kau keluar dia jenguk lagi. Aku nak tekan butang. Tapi aku tak nak kacau kau. Nanti kau ingatkan aku main-main. Saya kata pada dia, I trust you and I believe you. I saw the same thing. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.